murid-murid. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Kita bertemu kembali. Cikgu berharap semua murid saya sihat dan sentiasa selamat di samping keluarga dan masyarakat yang tersayang. Jika murid-murid inginkan kesihatan yang baik, amalkan gaya hidup yang sihat. Jika badan kita sihat, otak menjadi lebih cerdas. Ingat lagi nama cikgu murid-murid? Ya, bagus murid-murid. Saya Cikgu Kugan Ravindran. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Sendayan, Seremban. Cikgu berasa sangat bangga dengan anak-anak murid saya yang sentiasa bersedia untuk mengikuti satu lagi sesi pengajaran dan pembelajaran yang cukup mantap dan menarik untuk murid-murid saya. Hari ini, cikgu akan membimbing murid-murid untuk mengikuti satu lagi nilai baharu dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 5. Murid-murid suka tak untuk bermain permainan seperti roda impian, congkak? Suka kan? Kalau begitu, tentu murid-murid seronok dengan pelajaran kita pada hari ini. Sebab cikgu ada banyak permainan yang menarik untuk kamu semua. Kalau nak bermain, murid-murid harus mengikuti pelajaran ini dengan teliti. Baik murid-murid, kalau semua sudah bersedia, mari kita mulakan pelajaran pada hari ini. Murid-murid, cuba perhatikan gambar yang ditunjukkan ini. Pada suatu hari, kawan kamu Suja, Ovia dan Robert menyertai pertandingan tarik tali di Kampung Mutiara. Pada masa itu, apa yang berlaku murid-murid? Baik, mari kita mengikuti perbualan antara Suja, Ovia dan Robert. Robert, jam tangan saya hilang, kata Suja. Suja, saya nampak Revati pegang beg kamu tadi. Saya rasa dia mengambil jam tangan kamu, kata Robert. Robert, kamu nampak ke Revati mengambil jam tangan itu? Ovia bertanya dengan penuh keraguan. Berdasarkan situasi ini, cikgu ada 3 soalan untuk ditujukan kepada murid-murid. Soalan pertama, apakah yang dikatakan oleh Robert kepada Suja? Ya, betul. Robert berkata Suja yang mengambil jam tangan itu. Baik murid-murid. Soalan kedua, adakah tindakan Robert terhadap Revati itu betul? Ya murid-murid, tuduhan Robert itu tidak betul. Soalan ketiga, apakah yang patut dilakukan oleh Robert? Ya, hebat jawapan murid-murid saya. Robert sepatutnya menyiasat terlebih dahulu atau bersemuka dengan Revati sebelum mengambil sebarang keputusan. Mengikut soalan-soalan cikgu, boleh tak murid-murid meneka apakah nilai yang bersesuaian dengan situasi? Boleh? Murid-murid masih memikir? Tapi cikgu rasa mesti ada murid yang sudah bersedia dengan jawapan. Baik, sebelum itu, murid-murid hendak bermain roda impian? Seronok kan? Jom kita cari nilai yang hendak belajar pada hari ini dengan bantuan roda impian ini. Murid-murid,
Cuba isi ruang kosong dalam petak biru ini untuk mendapatkan jawapan. Cikgu sudah memberi 2 huruf untuk kamu, iaitu huruf I dan huruf A. Boleh tak murid-murid meneka nilai yang hendak belajar? Masih kurang pasti? Baik. Cuba murid-murid pilih dan sebut satu lagi huruf. Ya, murid-murid. Baik, huruf D. Masih kurang pasti? Baik, murid-murid pilih dan sebut 2 lagi huruf. Baik, huruf I dan huruf L. Baik, cuba murid-murid teka sekarang. Apakah nilai yang hendak belajar pada hari ini? Ya, tepat sekali. Bagi tepukan. Nilai keadilan. Syabas. Seronok tak bermain ini? Seronok kan? Baik murid-murid, cuba menyenaraikan beberapa kata kunci nilai keadilan. Ya, tindakan, keputusan. Lagi murid-murid? Tidak berat sebelah. Bagus. Maksud nilai keadilan adalah tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Murid-murid perlu ingat bahawa tindakan dan keputusan yang diambil tidak boleh berat sebelah, iaitu menyebelahi satu pihak sahaja. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, murid-murid patut menumpukan sepenuh perhatian pada pelajaran kita pada hari ini. Murid-murid mesti tahu tema pendidikan moral tahun 5. Apakah tema tahun 5? Ya, tepat sekali. Saya dan masyarakat. Nilai keadilan pada hari ini, cikgu akan fokuskan kepada masyarakat setempat, iaitu bersikap adil dalam masyarakat setempat. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan 4 cara bersikap adil dalam masyarakat setempat. Yang kedua, menjelaskan 4 kepentingan bersikap adil dalam masyarakat setempat. Yang ketiga, menyatakan perasaan apabila bersikap adil dalam masyarakat setempat. Bagi memudahkan lagi pembelajaran, murid-murid sila rujuk buku teks Pendidikan Moral tahun 5, muka surat 69. Baik murid-murid, cuba melihat semula gambar situasi 1 yang ditunjukkan tadi. Soalannya murid-murid, bagaimanakah Robert dapat bersikap adil dalam menyelesaikan masalah sujah dalam situasi ini? Apakah cara-cara Robert dapat bersikap adil dalam situasi yang ditunjukkan tadi? Cuba murid-murid meneka. Mesti murid-murid sudah bersedia dengan pelbagai jawapan. Mari kita semak bersama-sama. Yang pertama, menyiasat terlebih dahulu sebelum menuduh seseorang. Robert sepatutnya bertanya dengan Revati mengapakah dia memegang beg sujah. Mungkin Revati memegang beg itu untuk dialihkan ke tempat lain. Robert tidak boleh menuduh Revati tanpa bukti yang kukuh. Ingat ya murid-murid, jangan menuduh orang lain tanpa bukti yang kukuh. Baik murid-murid, cara bersikap adil yang kedua adalah kita patut bersemuka dengan saksi dan ada bukti. Apabila kita berjumpa terus dengan saksi, kita akan mendapat penjelasan yang terperinci mengenai apakah yang berlaku dalam sesuatu kejadian atau masalah.
Kalau ada bahan bukti, lagi hebat. Bukti yang ada membantu kita untuk mengambil keputusan yang tidak berat sebelah dan tidak akan menganiaya pihak yang tidak bersalah. Baik murid-murid, apakah cara bersikap adil yang ketiga? Baik, lihat gambar ini. Baik murid-murid, cuba baca dengan kuat situasi ini. Sukhwinder Singh bertugas sebagai pustakawan secara sukarela di Perpustakaan Desa Kampung Harmoni. Tugas utamanya adalah untuk memastikan perpustakaan berada dalam keadaan senyap. Semasa dia sedang mengemas buku, dia melihat beberapa orang kawannya sedang bergelak ketawa. Sukhwinder Singh hanya tersenyum dengan gelagat mereka. Tetapi, apabila sekumpulan budak sedang berbincang tentang projek dengan suara yang kuat, dia menegur kumpulan tersebut supaya tidak bising. Baik murid-murid, berdasarkan situasi yang murid-murid baca tadi, cikgu ada 2 soalan untuk dikemukakan. Soalan pertama, adakah tindakan Sukhwinder Singh itu adil? Cuba fikir. Ya, betul. Tindakan Sukhwinder Singh itu tidak adil. Soalan kedua, mengapakah tindakan Sukhwinder Singh itu tidak adil? Murid-murid perlu memikir dengan teliti sebelum menjawab soalan ini. Cikgu ulang semula ya. Mengapakah tindakan Sukhwinder Singh itu tidak adil? Ya, tepat sekali. Sukhwinder Singh perlu memberikan teguran atau denda yang setimpal kepada yang terlibat. Dalam situasi tadi, Sukhwinder Singh patut memberikan teguran kepada kawan-kawannya juga supaya tidak membuat bising. Barulah tindakan yang diambil oleh Sukhwinder Singh tidak berat sebelah. Betul tak murid-murid? Oleh itu, cara bersikap adil yang ketiga adalah... Murid-murid, cuba jawab. Ya, betul. Memberikan teguran atau denda yang setimpal kepada semua yang melakukan kesalahan. Sekarang, cuba murid-murid memberikan cara lain bersikap adil dalam masyarakat setempat. Sudah murid-murid? Hebat! Apakah cara keempat? Ya, betul. Memberikan layanan yang sama rata kepada semua masyarakat setempat. Cuba murid-murid melihat gambar ini. Situasinya begini. Persatuan Penduduk Pangsapuri Mawar menganjurkan Malam Kebudayaan di Dewan Orang Ramai. Su Mei dan beberapa ahli jawatan kuasa ditugaskan untuk menyediakan tempat duduk. Ramai orang datang menyaksikan Malam Kebudayaan itu sehingga tinggal beberapa tempat yang kosong sahaja. Su Mei mengutamakan tempat duduk itu untuk kawan-kawannya yang belum sampai. Ramai anggota masyarakat berdiri di bahagian belakang. Murid-murid, adakah Su Mei memberikan layanan yang sama rata kepada semua anggota masyarakat? Tidak. Su Mei sepatutnya memberikan tempat duduk kepada masyarakat yang sampai awal. Dia tidak patut mengutamakan tempat duduk untuk kawan-kawannya yang belum hadir. Kita jelas nampak bahawa Su Mei tidak memberikan layanan yang sama rata kepada semua anggota masyarakat di situ. Baik murid-murid, apakah cara yang keempat? Ya, memberikan layanan yang sama rata kepada semua masyarakat setempat.
Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, kita sudah belajar 4 cara bersikap adil dalam masyarakat setempat. Cuba murid-murid senaraikan semula ke-4 cara itu. Yang pertama, menyiasat terlebih dahulu sebelum menuduh seseorang. Yang kedua, bersemuka dengan saksi dan bukti. Yang ketiga pula, memberikan denda atau hukuman yang setimpal kepada semua yang melakukan kesalahan. Yang keempat, memberikan layanan yang sama rata kepada semua masyarakat setempat. Cikgu berharap murid-murid dapat menyalin ke-4 cara bersikap adil dalam masyarakat setempat itu. Murid-murid, sekarang mari kita membuat latihan pengukuhan 1. Murid-murid, cikgu nak ajak kamu semua bermain permainan riang congkak. Nak? Bagus. Mari kita bermain untuk menjawab soalan latihan pengukuhan ini. Panduan permainan seperti berikut. Cikgu ada 5 biji guli. Setiap lubang congkak ini ada warna. Saya akan memasukkan guli tersebut satu demi satu ke dalam lubang congkak yang kosong. Apabila guli terakhir dimasukkan ke dalam lubang kelima, murid-murid perlu menjawab soalan dari sampul yang sama warna dengan warna lubang congkak ini. Contohnya, apabila cikgu memasukkan guli terakhir ke dalam lubang berwarna kuning, murid-murid perlu menjawab soalan dari sampul kuning. Seronok kan? Mesti mencabar. Sudah bersedia? Jom bermain permainan riang congkak. Cikgu ada 5 guli ya murid-murid. Cikgu akan masukkan ke dalam lubang congkak. Kira bersama-sama dengan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5. Baik murid-murid, guli terakhir dimasukkan ke dalam lubang berwarna biru. Sekarang, cikgu akan membacakan soalan dari sampul biru. Bersedia murid-murid? Situasinya begini. Taman perumahan yang terletak bersebelahan dengan tempat tinggal Prasanna mengalami banjir. Penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan mangsa banjir. Prasanna mengikuti ayahnya ke pusat pemindahan untuk memberikan pelbagai jenis bantuan. Soalannya murid-murid, nyatakan 2 cara Prasanna dapat bersikap adil dalam situasi. Ya, betul. Tepat sekali. Yang pertama, memberikan layanan yang sama rata kepada semua mangsa banjir. Maksudnya, berbual, bertanyakan khabar dan memberikan sokongan moral kepada semua mangsa banjir tanpa mengira agama dan bangsa. Yang kedua, mengagihkan barangan sumbangan secara adil kepada semua mangsa banjir. Bagus, hebat murid-murid. Walaupun barangan keperluan yang diberikan kepada masyarakat dalam kuantiti yang sedikit, tetapi pengagihan patut sama rata. Barulah pengagihan yang dilakukan tidak berat sebelah. Baik murid-murid, apakah yang akan berlaku jika kita bersikap adil dalam masyarakat setempat? Mesti murid-murid sudah memikirkan jawapannya. Betul tak? Sambil memikir, mari kita bermain permainan padan dan menang.
Ini ialah carta permainan padan dan menang. Panduan permainan seperti berikut. Kesemua kad berwarna ini akan berputar pada masa yang sama. Murid-murid harus ingat setiap perkataan yang ada di sebalik kad berwarna ini. Selepas itu, saya hendak murid-murid memberitahu cikgu dua kad yang mempunyai perkataan adil. Murid-murid, sebutkan nombor pada kad. Permainan ini sangat menarik dan mengukuhkan lagi ingatan kamu. Baik, jom main permainan padan dan menang. Ingat murid-murid, lihat ke semua kad dengan teliti. 1, 2, mula. Kad pertama, kad kedua, kad ketiga, kad keempat, kad kelima, kad keenam, kad ketujuh dan kad ke-8. Baik murid-murid, dalam kad yang keberapa ada perkataan adil? Ya, tepat sekali. Kad bernombor 2 dan 8, iaitu kad berwarna merah dan hijau. Tahniah dan syabas. Sekarang, cikgu akan klik kad berwarna merah dan murid jawab soalan itu, boleh? Bagus. Cuba murid-murid lengkapkan ayat ini. Kepentingan bersikap adil dalam masyarakat setempat. Apabila kita bersikap adil, ia dapat ruang kosong, berlakunya ruang kosong, faham dalam kalangan masyarakat. Ya, betul. Apabila kita bersikap adil, ia dapat mengelakkan berlakunya perselisihan faham dalam kalangan masyarakat. Apakah kepentingan yang lain murid-murid? Baik, sila perhatikan semula gambar yang ini. Mengapakah Robert patut bersikap adil ketika menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Suja? Ya, tepat sekali. Supaya dapat mengelakkan penindasan atau diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak bersalah. Contohnya, dalam situasi ini, jika Robert menyiasat masalah ini dengan adil, Revati yang tidak bersalah tidak akan berasa tersisih oleh rakan-rakannya. Oleh itu, sebelum menyelesaikan sesuatu masalah, pastikan keputusan kamu tidak berat sebelah. Apakah kepentingan lain murid-murid? Baik, cuba lihat semula gambar dan situasi ini. Mengapakah Sukhwinder Singh patut bersikap adil dalam situasi ini? Cikgu akan memberikan masa untuk kamu berfikir. Baik, masa sudah tamat. Mengapa murid-murid? Ya, apabila Sukhwinder Singh bersikap adil dalam menyelesaikan isu kawan-kawannya di perpustakaan desa, ia dapat mengeratkan hubungan yang baik dalam kalangan masyarakat setempat. Pada masa yang sama, mengukuhkan lagi perpaduan. Untuk mengetahui kepentingan yang keempat, cuba murid-murid perhatikan semula gambar. Soalannya, mengapakah Sumei patut bersikap adil terhadap masyarakat setempat? Ya, betul. Supaya mewujudkan suasana yang harmoni dalam kehidupan masyarakat setempat. Jika tindakan Sumei menyebelahi kawan-kawannya, maka ia tidak akan mewujudkan suasana yang aman dan damai. Malah,
menimbulkan rasa tidak selesa dan kekecohan dalam kalangan masyarakat. Ingat murid-murid, dalam hidup bermasyarakat kita, patut mengelakkan keadaan sebegini. Baik murid-murid, kita sudah melihat 4 kepentingan bersikap adil dalam masyarakat setempat. Cuba murid-murid ulang semula keempat-empat kepentingan tersebut. Yang pertama, mengelakkan berlakunya perselisihan faham dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, mengelakkan penindasan atau diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak bersalah. Yang ketiga, mengeratkan hubungan yang baik dalam kalangan masyarakat setempat. Yang keempat, mewujudkan suasana yang harmoni dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan ini, cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua anak murid tahun 5 yang sudi bersama cikgu. Kita sudah sampai ke penghujung pelajaran. Baik murid-murid, jangan lupa untuk mengulang kaji pelajaran. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi pelajaran yang lain, Cikgu Kugan mengucapkan ribuan terima kasih. Bye murid-murid.